Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Okey, hari ini saya nak terangkan berkaitan tentang laboratory safety. Okey, untuk subjek environmental engineering lah. Okey, dari saya Nurul Hudai binti Abdullah. Okey. So, okay, mari kita lihat sebelum kita masuk ke makmal. Okay, sebelum kita masuk ke makmal, apa yang perlu kita titik beratkan dalam kita punya keselamatan sebelum masuk ke makmal. Okay, so okay, dalam masuk makmal ni kita ada 3 kategori, yang mana kategori ini adalah untuk kita menitik beratkan lah. Yang pertama adalah self-safety, iaitu keselamatan diri kita sendiri. Yang kedua adalah tempat kita bekerja, lab tu, workplace safety. Okay, yang ketiga adalah safety of tools and material. Okay, seperti maksudnya keselamatan barang-barang yang kita nak gunakan, equipment yang kita nak gunakan. So, ada 3 perkara yang kita perlu titik beratkan di dalam kita punya, untuk kita keselamatan di dalam makmal. Okay, seterusnya. Okay, first saya terangkan berkaitan tentang keselamatan diri sendiri. Okay, yang pertama, pastikan anda semua memakai pakaian yang sesuai. Yang sesuai, menutup aurat lah kalau boleh. Okay, menutup aurat. Okay, sekejap ya. Okay, clothes always neat. Maksudnya anda sentiasa kemas. Dan bagi lelaki pakai collar. Okay, collar. Okay. Dan bagi perempuan pakai tudung kemas. Okay. Kalau yang free hair, contohnya free hair kan. Okay, yang free hair pastikan anda ikat rambut tu, supaya bagi kemas lah, supaya jangan berjebur-jebur, tak nak kemas. Okay. Dan okay, yang kedua adalah anda semua mestilah memakai kasut yang bertutup. Okay. Okay, semasa bekerja kena pakai kasut yang bertutup. Okay, dia tutup. Contoh yang ni salah, tak boleh. Ni slipper tak boleh ni. Kena pakai kasut yang bertutup. Tracksuit pun boleh. Okay, figure suitable dan unsuitable shoes using in laboratory. Okay, yang ketiga adalah memakai protective clothing. Okay, laboratory coat. Okay, you all kena pakai laboratory coat. Maksudnya you kena pakai ni, baju ni, makmal ni, baju makmal ni kena pakai. Kalau tak ada, you kena carilah, pinjam ke bagaimana, pastikan you masuk makmal ada laboratory coat ni. Okay. Ini adalah satu kewajipan untuk masuk ke makmal. Okay, makmal dalam sekitar. Okay, seterusnya. Okey, yang keempat, okey, elakkan daripada rambut yang panjang. Okey, jika rambut panjang pastilah kena ikat. Okey, avoid wearing personal jewelry. Okey, elakkan daripada memakai pakaian pekakas emas, yang metal watch, apa tu, jam tangan yang jenis yang ni lah, jenis yang besi tu kan. Okey, rantai, gelang ke, cincin ke, elakkan memakai sewaktu kita nak buat kerja makmal ni lah. Okay, nombor 6, okay, report any accident to the staff at the laboratory. Okay, sekiranya ada apa-apa accident yang berlaku semasa makmal, di dalam makmal, you kena report kepada pensyarah ataupun kepada technician. Okay, next. Okay, equip yourself with basic first aid treatment. So you kena tahu knowledge menggunakan first aid. Ada yang disediakan di makmal. Okay, do not play or joke while in the lab. Janganlah bergeletek ke apa ke di makmal tu. Saya amat pantang lah kalau bermain-main, kejar-kejar ke apa ke kan. Okay, kita kena jagalah tata susila kita di makmal. Okay, practice always working together and helping okay, each other as group members. So you all kena sentiasa bekerjasama, jangan bergaduh di dalam makmal. Okay, tolak tepi-tepi ego tu. Okay, bekerja makmal dan kena pastikan kena sistematik. Sistematik dalam membuat kerja. Okay, so kita dah tahu dah hari ni nak buat COD, BOD contoh kan. So kita kena tahu apa dalam otak kita. Jangan time tu juga you nak study. No, you kena study lagi awal sebelum you masuk makmal lagi. You dah tahu apa yang nak buat. Dan pastikan punctual lah.
Dan seterusnya dia kata always follow laboratory rules. Maksudnya you all kena patuhi undang-undang yang telah ditetapkan di dalam amal. Okey, seterusnya apa? Safety of tools and material. Okay. So, ni pula adalah keselamatan barang-barang yang kita akan gunakan dan material-material yang kita gunakan. Yang pertama, the use of materials and tools should be guided by staff in the laboratory before students use them. So, you all kan dah dapat video tu kan, you tahu macam mana cara nak gunakan. Dan sekiranya anda tidak faham dan tidak tahu bagaimana cara untuk menggunakan, pastikan bertanya kepada pensyarah ataupun kepada technician yang bertugas. Okey, yang kedua, proper and accurate use of tools is important so that equipment does not break down quickly. So pastikan anda pandai menggunakannya. Sebelum kalau tak mahir ke apa, boleh bertanya kepada pensyarah ataupun bertanya kepada technician. Okay, next, yang ketiga, carefully plan the use of tools and material before starting a project. Maksudnya you all kena plan betul-betul. Kalau contohlah makmal yang banyak sangat prosedur. Contoh, total solid determination. Okay, dia ada 4 di dalam tu. So you nak buat mana satu dulu, ataupun mana yang seiring kena buat. So you kena careful planning. So you need to understand the procedure of the experiments. Okay, so nombor 4 adalah the equipment need to be clean and return to the store up upon completion of its use. Contoh, you all dah guna bika kita ambil daripada almari, dah siap pakai. So kita bersihkan bika tu, okey, keringkan bika, then you masukkan ke dalam almari balik semula. Tempat mana you ambil, you simpan balik semula dengan berhati-hati, jangan bagi pecah deh. Kena bayar tau nanti. Okey, next, yang kelima, storage of flammable, fragile and hazardous material must meet safety standards. So you all mestilah pastikan sesuatu yang kaca, yang mudah terbakar, yang berbahaya, okay, hazardous material must meet the safety. So you kena simpan tempat yang elok dan mestilah mengikut kepada standard. Contohlah kan, termometer. Dalam termometer tu dia ada mercury, right? Okay, bila ada mercury, dia kena jaga elok-elok. Jangan you letak macam tu, nanti dia tergolong-golong dia jatuh. Habis kita kena panggil bomba pula, bahayalah. So you kena berhati-hati, jangan bermain-main lah. Okay, dan letak sesuatu tu berfikir dahulu sebelum you fikir, oh ni kalau aku letak ni, kan tergolek-golek jatuh pecah. Kalau kita ada banyak duit tak apa. Jangan menggosahkan orang lain pula. Okay, so kita berhati-hatilah. Okay, sebab kita berada di dalam ma'amal. Dalam ma'amal tu surrounding dengan alatan-alatan dan yang sesuatu yang sensitif. So you all kena berhati-hati. Okay, next. Okay, yang keenam, always be careful when using any equipment in the lab. So hati-hati bila kita melakukan eksperimen ataupun apa-apa yang kita gunakan equipment, peralatan. Okay, keep tools in a safe condition to use. So kena letak sesuatu alatan tu mestilah kena tempat yang sesuai, selamat. Okay. 8. Make sure the tools used are appropriate to the work to be done. So letak baik, dah pakai balik semula semua barang tu, so letak pada tempat yang baik-baik. Okay. 9. Clean the equipment after use and store in the designated place. So kena bersihkan dulu equipment tu yang perlu kita bersihkan. Lap. Okay, kalau you buat kotor, lantai tu ada basah ke apa ke kan, you kena mop lah, bagi supaya tak ada yang berbahaya lah di dalam semasa perjalanan tu. Sebab kalau you jangan expect orang lain yang akan buat kerja you kena buat. Kalau sampah tu, buang atau sampah, jangan tinggal macam tu. Okay, 10. Immediately report damage, loss and dangerous equipment to the laboratory. Sekiranya ada apa-apa masalah, rosak ke, kehilangan ke, ada apa-apa bahaya, so terus report kepada kami, pensyarah dan juga technician. Okay.
11. If the equipment is damaged or lost due to negligence, the student is required to replace the equipment. So you all kena bertanggungjawab kat atas barang tu. Sekiranya disebabkan you all lah dipecah ke, rosak ke, hilang ke, so you all kena bertanggungjawab. Okay, berhati-hati semasa kita menggunakan makmal ini. Okay semua? Okay. Next. Okay, workplace safety. Okay, before entering the laboratory, must obtain to a permission and be under the full supervision of lecturer and juga assistant engineer. So, pastikan kalau sebelum masuk mama tu mesti kena dapat permission dulu. Mesti kena ada technician dan juga mesti kena ada lecturer. Okay, jangan masuk suka hati macam itu. Okay, hati-hati sebab kita nak pantau you all buat kerja apa semua kan. Okay, next. Second, the condition of laboratory environment must be keep always clean and order. You mesti kena pastikan dalam makmal tu mesti kena clean, bersih dah, seperti yang telah ditetapkan dah. Okay, always follow and instructions of lecturer and assistant engineer. Be careful in every workshop lah, work. Masa adik-adik tengah buat kerja tu, pastikan mengikut arahan yang telah ditetapkan oleh pensyarah dan juga technician. Next, do not leave equipment in the work area and floor. Pastikan juga jangan tinggalkan barang-barang yang dah guna begitu sahaja. Pastikan bersih, tutup semua, switch off lah bila dah pakai kan. Okey, sebab kita nak jaga barang kita ni dengan baik. Okey, bagus. Seterusnya, workplace areas need to be clean before leaving the laboratory. Mesti kena bersih, kena sapu. Lepas pada mama tu kena sapu. Tanyalah technician. Kata, puan kat mana penyapu? Ambil penyapu, sapu-sapu kalau ada sampah yang dekat bawah tu. Okey, kalau basah ke disebabkan air sampel kita, so you all pun mesti kena bersihkan. Okey, 6. All electrical switches must be turned off before leaving the laboratory. So, pastikan semua elektrik apa semua kenalah tutup. Okay. 7. Know the location and how to use emergency equipment, including safety shower and eye wash station. So, adik-adik mesti kena tahu kat mana lokasi yang, kat mana tempat yang kita nak exit keluar kalau berlaku dengan kecemasan. Termasuk dengan including safety shower dan juga eye wash station. Kat mana tempat lokasinya. So, adik-adik kena tahu. Bila masuk mama tu tahu, oh sini tempat exit, oh sini tempat dia punya fire extinguisher. So tahu kat mana tempatnya. Okay, 8. Familiarize. Okay, you kena pastikan you kena familiar yourself with the emergency response procedure, facility alarm and building evacuation routes. So, you tahu berlaku emergency, so you tahu kat mana tempat yang you nak kena refer. Okay? Okay, so seterusnya, ini adalah lokasinya. Ini adalah fire exit. Okay, you masuk kat sini. Okay, ini adalah fire exit ni ada berapa? 1, kawasan sini. 2, ini sini. Yang ketiga adalah ini. Okay, ini adalah eye wash, tempat yang kita bersihkan lah, tempat shower ni kan. Okay, kalau apa-apa berlaku bahan kimia ke apa ke, di sini tempat kita boleh bersihkan diri kita sendiri. Okay. Dan sini adalah papan kenyataan yang menerangkan berkaitan tentang keselamatan di dalam makmal. Okay, boleh tengok kat makmal ni. Okay, mari kita lihat seterusnya. SOP COVID-19 phase. Semasa SOP ni kita ada SOP standard of procedure semasa masuk makmal tu lah. Okay, yang pertama, okay, pass body temperature screening and symptom screening at the security counter. Pastikan adik-adik mesti kena lepas dan pas lah. Okay, check dan pas dan tak ada apa-apa simptom sebelum masuk ke makmal. Yang kedua, wear face mask with correct
method. Pastikan anda semua kena pakai face mask. Okay, sediakan face mask adik-adik dia pakai dengan proper. Okay, line up in front of laboratory by adhering to physical spacing. Mesti kena berjarak lah sebelum masuk makmal, kena beratur. Okay, before being allowed to enter by the laboratory supervisor. Sebelum masuk makmal tu kena beratur dulu. Okay, kemas kemas. Okay, then you masuk ke makmal. Okay, 4. Wash hand with soap or use hand sanitizer before entering and leaving the laboratory. So, sebelum you masuk ke makmal dan sebelum you nak keluar daripada makmal, you kena pastikan tangan you bersih dengan you kena dah basuh dengan sabun ataupun you pakai hand sanitizer. Okay. 5. Record login on user register record book laboratory usage logbook. So you pastikan you kena tulis juga nama you all yang masuk di dalam makmal. Okay. 6. Always observe physical imprisonment. Okay. Mesti you kena sebenarnya you kena observe physical. Maksudnya you kena berjagalah di dalam masa belum masuk makmal tu, you kena physical spacing, physical dan physically you kena jaga di dalam makmal tu. Macam tu. Sentiasa maksudnya you kena berjaga-jaga, jangan main-main, jangan dekat sangat dengan kawan you. Okay, spacing dengan kawan you at least 1 meter for each person. Okay. 7. Okay, always wear a face mask when in the laboratory. Mesti kena pakai face mask. Memang dalam makmal tu dia agak panas. Pastikan you all kena pakai face mask. Walaupun rasa tak selesa ke apa, biasakan diri dengan face mask. Okay. Avoid touching the face, nose and mouth. Okay. If necessary, make sure hand are washed first. Sekiranya kata gatalnya. Okay, basuh dulu tangan. Okay, kat sink dan you kena boleh lah gaduh-gaduh ke apa kan. Okay, next. Okay, sebab lama sangat kan duduk makmal 3 jam kot. Okay. Next, record exit on user register record book. Kalau you all nak keluar, you all kena log out lah pukul berapa you all keluar. Okay. Alright. So, kena berhati-hati. Okay. Di dalam makmal SOP. Okay. You kena pastikan jarak you dengan you all. Pastikan you sendiri sihat. Dan jangan rasa kalau you rasa sakit. Jangan rasa sakit. Kalau rasa sakit, jangan datang lah kalau boleh. Bagi tahu kepada pensyarah. InsyaAllah dia akan faham. Okay, so next. Okay, so ini adalah ini adalah eksperimen yang kita akan laksanakan. Okay, eksperimen kita laksanakan ada 5. Chemical oxygen demand, COD, biochemical oxygen demand, BOD, jar test, total solid, suspended solid and dissolved solid. Last, total bacteria count. Okay. So, ini adalah 5 yang you all kena buat eksperimen ini. Okay, mari kita lihat seterusnya. Okay, dalam kita buat, lepas kita buat eksperimen, kita kena buat report. Sebab kita dah dapat result. Okay, bukan kita buat je eksperimen tu, kita kena buat report. Okay. Ini adalah kriteria, guideline untuk adik-adik kena buat report. Yang pertama, cover pink paper. Cover ni cover bagi report tu lah. Dia dalam menggunakan kertas warna pink. Okay, laboratory rubric. Laboratory rubric ni kena juga. Okay, pensyarah akan sediakan untuk you all dan you all kena masukkan. Student code of ethic. You kena masukkan nama you all. Okay, content di dalam lab report ni, teori, objective, equipment and material reagent, method, procedure, data, analysis, discussion, conclusion and also reference. So, ini semua ni ada markah-markahnya. So, pastikan adik-adik semua mesti kena ada setiap satu ni. Kalau tak ada markah you all. So, this report mesti kena submit 1 week after experiment. After you settle your experiment, so you kena hantarlah report ini. Okay semua? Okay, next. SOP lab. Okay, mari kita tengok.
Mula-mula kita masuk lab proper attire. Don't forget to bring laboratory coat dan juga lab sheet. Okay, you pakai hand sanitizer. Okay. Then record login using QR code using your smartphone. Okay. Selepas itu, okay, write your own detail on laboratory usage logbook. Don't forget record logout after finish lab experiment. You need to record your enter time and logout time. Okay, next. Bring all your stuff into a storage rack. Kat mana storage rack ni? Here. Okay. Okay, letak semua beg anda semua. Okay. Okay, then wear your laboratory coat properly. Okay, pakai baju lab coat ni. Okay. Well done. Now you can start your laboratory experiments. Okay, now mari saya tunjukkan surrounding lab kita. Ini adalah first aid, fire extinguisher kat mana. Okay, next. Itu adalah kita punya furnace. Okay, ini adalah emergency exit. Sana tu adalah rak tempat yang kita untuk letak beg. Okay, sana tu laminar flow. Ini tu emergency exit. Sana pun satu emergency exit. Ni buat JATES ni. Okay. JATES eksperimen. Sana buat COD. Yang kat tengah tu buat total solid determination. Sana adalah info. Okay, ini adalah safety shower and eye wash station. Okay, now saya nak tunjukkan laboratory table. BOD, total determination, total bacteria count, COD, JATES. Itu adalah kedudukan meja. So, anda pastikan anda berada di meja tersebut semasa untuk buat eksperimen. Okay.